Tanda-tanda hadis palsu. Ini sampai pukul apa ni mengusi? Sekarang pukul berapa? Pukul 10 lah? Sampai pukul apa? Sampai 10 suku. Okey. Kadang-kadang saya ni saya boleh dapat mikrofon, saya lupa diri. Ciri-ciri hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu ni, saya nak bagi tahu macam ni lah. Dia bukan confirm. Bukan maksud bila kita tengok satu hadis ada ciri-ciri tu confirm palsu. Tak. Tapi bila jumpa hadis yang mengandungi ciri-ciri tu, so kita kena tekan break. Dia ada ciri-ciri hadis palsu. Kena semak dulu. Tanya ustaz. Kita pun bila tengok ada hadis mengandungi ciri-ciri yang saya akan bagi tahu ni, hati-hati. Kerana takut palsu. Kena tanya ustaz lah. Macam mana nak tahu hadis palsu tak palsu ustaz? Sebagai orang awam, apa kaedah mudah? Kaedah mudah bagi orang awam, tanya ustaz. Ustaz mana nak tanya? Ustaz mengaji hadis. Saya dah tanya ustaz, belutik tapi tak jawab pun. Kalau dia tak jawab, tak apa. Maksudnya dia tak tahu, dia nak pergi semak, mungkin dia sibuk, mungkin dia terlupa. Dia pun manusia kan. Kadang-kadang ada juga sakit hati juga saya. Sampai orang kadang-kadang duk sound saya, kenapa ustaz tak jawab soalan saya? Kita pun kata macam aku banyak kerja. Kita ada student, kita ada thesis nak kena baca, ada artikel nak kena buat, buku nak kena tulis. Student saya pun ada hak untuk jumpa dengan saya, untuk tanya saya. Jadi Facebook ni saya buka kadang-kadang aja. Itu pun ada kadang-kadang ada admin yang tolong jawab. Jadi dia tanya, kenapa ustaz tak jawab soalan saya? Ustaz sombong. Saya pegang kaedah hidup saya satu je. Soalan yang kena jawab ni soalan kubur je. Soalan manusia, soalan exam pun tak wajib jawab. Pensyarah tak boleh nak marah awak kalau tak jawab soalan exam. Cuma dia failkan je lah. Dia tak boleh kata, teruk awak ni, saya dakwa awak sebab tak jawab soalan. Tak ada orang kena dakwa tak jawab soalan SPM. Tak ada. Jadi kalau ustaz tak jawab, tak apa. Tinggalkan hadis tu, jangan sebar. Sebar benda yang pasti. Kerana dalam Islam, dalam ilmu hadis, sesiapa yang menyebarkan sesuatu datang daripada Nabi yang disandarkan kepada Nabi dalam keadaan dia tak tahu sahih ke tak sahih, dia tidak akan terlepas daripada ancaman neraka. Kerana Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah kepada salah seorang daripada kamu berdusta apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar. Okey? Baik. Tengok ciri-ciri ni. Pertama, bercanggah dengan teks Al-Quran. Bercanggah dengan teks Al-Quran. So bila kita tengok ada hadis, dia punya teks bercanggah dengan Quran, so kita kena hati-hati. Contoh, hadis yang mengatakan Allah dicipta daripada peluh kuda. Ada. Nabi kata, innallaha lamma arada an yakhluqa dhatahu nafsahu khalaqa khailan fa ajrahu fa araqa fa khalaqa nafsahu minhu. Allah bila nak cipta diri dia jadikan kuda, dia larikan kuda tu sampai kuda berpeluh, daripada peluh tu jadikan diri dia. Sedangkan Quran kata huwal awwal wal akhir. Allah itu yang awal, tidak ada permulaan, dan akhir yang tidak ada pengakhiran. So kita dengar pun tahu dah, ini confirm palsu. Boleh pula cipta kuda dulu. Kemudian yang kedua, bercanggah dengan teks hadis yang sahih. Kita tak boleh tipu. Dalam Islam ni, orang awam, dia ada hadis-hadis yang dia biasa dengar. Betul? Jadi kalau ada hadis yang kita dengar, baru dengar, canggah dengan hadis yang kita tahu dah sahih. Yang tu kita kena tarik handbrake lah. Tanya ustaz dulu. Contoh, hadis fadilat nama Muhammad. Ada hadis disandarkan kepada Nabi secara dusta, yang mana Nabi bersabda, kononnya, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waliduhu nar. Siapa yang dapat anak, dibagi nama anak tu Muhammad kerana nak mengambil berkat daripada Muhammad, maka dia dan anaknya tidak akan masuk ke dalam neraka. So kalau dapat anak pun nama Muhammad, dia dengan anak tak masuk neraka. Kita pun kata pelik. Berapa ramai yang kita jumpa Muhammad, nama Muhammad, tapi
tapi perangai macam Abu Jahal. Ada. Sedangkan Quran dan hadis bagi tahu amalan kita bukan berdasarkan nama. Syurga neraka berdasarkan amal, bukan berdasarkan nama. Takkan nak masuk syurga nama apa? Muhammad. Muhammad boleh masuk. Tak payah timbang. Oh, senang macam tu. Tambah kat Malaysia ni kan, berapa ramai Muhammad? Semua Muhammad kan? Sampai kami pergi ke Jordan pun, bila Syekh tanya, nama apa? Saya Muhammad. Ni Muhammad. Masya Allah, kathir minal Muhammadin. Ramainya Muhammadin. Yang ketiga, bercanggah dengan fakta sejarah. Fakta sejarah, bukan maklumat sejarah, fakta. Kalau mana-mana hadis bercanggah dengan fakta sejarah, boleh tolak. Kita kena beza antara fakta dan maklumat. Nabi kahwin dengan Khadijah, fakta ke tidak? Fakta. Nabi kahwin dengan Aisyah, fakta ke tidak? Fakta. Tapi Nabi kahwin dengan Khadijah, umur Khadijah 40, fakta ke tidak? Yang tu maklumat. Kerana ada riwayat kata Nabi kahwin dengan Khadijah, umur Khadijah 20-an. Yang tu bukan fakta. Dia ada khilaf. Okey. Contoh macam ada satu hadis, dia bagi tahu Nabi bila pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi bila pergi Isra' dan Mi'raj daripada Mekah ke Palestin, terus naik ke Sidratul Muntaha, betul? Ada satu hadis bagi tahu Nabi dia singgah sekejap dekat Kufah, salat dekat Masjid Kufah 2 rakaat. Ada satu hadis bagi tahu Nabi pada malam Isra' Nabi singgah sekejap dekat Masjid Kufah. Kufah kat mana? Kufah dekat Iraq. Nabi singgah sekejap kat Iraq, lepas tu baru Nabi solat 2 rakaat di situ, lepas tu baru Nabi pergi Palestin, baru Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, ke langit. Hadis yang kata Nabi solat di Masjid Kufah 2 rakaat tu hadis yang palsu. Kenapa palsu? Bercanggah dengan fakta sejarah. Apa fakta sejarah? Zaman Nabi Kufah tak ada masjid lagi. Kufah dibuka pada zaman Umar, baru ada Kufah tu. Sebelum tu tak ada. Alah, macam kita lah baca buku sejarah kan, baca buku sejarah, hang tuah lawan hang jebat, bila penat hang tuah makan burger, hang jebat minum Pepsi. Kita tahulah bohong. Zaman tu mana ada lagi bercanggah dengan fakta sejarah. Mana tahu ustaz, hang tuah betul-betul makan burger, rupa lagi. Tak, kita tahu memang tak betul lah. Orang Melayu burger ni baru masuk. Zaman ayah-ayah kita dulu mana pernah makan burger? Kan? Cuba tanya ayah-ayah dulu, dating makan apa? Mula-mula kahwin lah, dating tak boleh kan. Mula-mula kahwin makan apa? Bawa bini pergi jalan-jalan makan apa? Mana ada makan burger? Betul makan apa? Makan goreng cempedak. Okay, hebat dah tu. Betul, goreng pisang, goreng cempedak. Burger ni 80-an baru masuk ke 70-an? Baru masuk. 60-an, 50-an tak masuk lagi. Baik. Bercanggah dengan usul Islam. Usul Islam ni kaedah umum. Orang awam tahu kaedah umum. Saya tanya sahabat-sahabat yang bukan di bidang agama ni, yang mana bidang agama tak apalah, dia tahulah, confirm tahu. Salah tak kalau saya pergi keluar, ambil batu, pecahkan tingkap kereta orang? Tiba-tiba, kalau tanya pasal apa? Saya memang hobi pecahkan kereta orang. Salah tak salah? Salah. Walaupun ada orang kata selagi tak kena tangkap, tak salah. Salah. Kerana Islam ni bukan kira tangkap tak tangkap. Islam ada akhirat. Saya ambil batu pergi pecahkan tingkap kereta orang tanpa sebab, tanpa alasan yang munasabah, salah. Orang awam pun tahu. Ni yang dipanggil sebagai kaedah umum. Tiba-tiba ada hadis bagi tahu, sesiapa yang berbaik sangka dengan batu, man ahsana dhanbu bihajar lanafa'ahu Allahu bihi. Siapa baik sangka dengan batu, Allah akan jadikan batu tu bermanfaat untuk dia. Esok semua bawa batu, tangkal. Sedangkan Islam mengatakan sesiapa yang memasang tangkal maka dia telah melakukan syirik. Kan? Dia telah melakukan syirik. Baik. Dan hadis berkaitan pahala menyamai pahala Nabi. Mana-mana hadis yang bagi tahu kita
siapa yang buat amalan ni dapat pahala Nabi. Siapa yang buat amalan ni dapat amalan Nabi. Confirm palsu, tak payah semak kitab. Ulama yang namanya Ibnu Naji, dia bagi tahu, dia kata mana-mana hadis, ambil kaedah, mana-mana hadis yang bagi tahu kat kita siapa amal amalan sekian-sekian, maka pahalanya menyamai pahala Nabi, confirm palsu. Confirm palsu. Tak payah duk check, tak payah duk tanya ustaz lah, tahu. Kenapa tak boleh? Kenapa confirm palsu? Mana boleh kita lawan pahala Nabi? Tadi solat maghrib kan? Solat maghrib siapa ajar? Nabi ajar. Nanti kita bulan puasa, bulan Ramadan ni nak puasa kan? Puasa siapa ajar? Nabi ajar. Orang buat umrah, siapa ajar buat umrah? Nabi ajar. Buat haji siapa ajar? Nabi ajar. Bila Nabi ajar kebaikan, orang buat kebaikan, Nabi dapat pahala. Kerana dalam hadis Nabi kata, ad-dalu ala syai' ka ajri fa'ilih. Orang yang buat baik dapat pahala. Orang yang menunjukkan orang lain buat baik pun dapat pahala. Saya menunjukkan satu kebaikan pada anak murid, saya dapat pahala. Sebab itulah pelajar-pelajar UPSI ni untung dapat masuk sini, boleh jadi cikgu. Mengajar benda baik. Cikgu ni ajar benda baik. Mengajar benda baik, anak murid amal, cikgu dapat pahala. So Nabi mengajar amalan kepada umat. Setiap umat Islam yang beramal, Nabi dapat pahala. Bagi tahu saya, bila kita boleh lawan pahala Nabi? Bila boleh lawan pahala Nabi ni? Tak boleh. Confirm tak boleh. Dan akal pun kata pelik lah boleh lawan pahala Nabi. Tu kalau apa? Dalam Manar Munif, Ibnu Qayyim bawa satu riwayat. Dia kata, man sallat duha kaza wa kaza raka'atan u'tiya sawab 70 nabiyya. Siapa yang salat duha beberapa rakaat akan diberikan pahala 70 orang Nabi. Kata Ibnu Qayyim, seolah-olah pemalsu hadis yang jijik ini tidak mengetahui, kalau dia diberi umur sekadar umur Nabi Nuh beribadat pun, dia tidak boleh melawan pahala seorang Nabi pun. Mana pula 70 orang Nabi? Sekadar dia solat duha berapa rakaat, mana boleh lawan pahala Nabi? Tu kalau dia solat hari tu, kalau solat esok, sehari ni 70 Nabi. Esok solat lagi 140. Lagi 210. Dia kata, wah, aku ni dah bernabi-nabi dah aku ni. Pelik kan? Akal tidak boleh terima. Dan bercanggah dengan akal. Contoh hadis yang bercanggah dengan akal. Man haddasa bihadis fa'atasa indahu fahuwa dalilu sidqihi. Siapa yang baca hadis kemudian dia bersin, itu petanda dia cakap betul. Faham tak? Ada hadis orang sandar kat Nabi, siapa baca hadis lepas tu bersin. Tahu bersin? Bersin tahu kan? Itu tanda dia cakap betul, dia tak bohong tu. Dia bersin tadi. Tu tanda dia cakap benar. Akal kata, ramai orang baca hadis sahih tak bersin pun. Kata ustaz tak bersin, saya baca palsu semua tadi. Tapi ada yang sahih saya baca tadi, yang mutawatir tadi kan, tak bersin pun. Maka itu bercanggah dengan akal. Dan lafaz yang longgar dan lekeh. Tahu lafaz yang longgar? Baca pun tahu Nabi tak macam ni. Tapi yang ni bukan orang awam lah, hanya ulama yang boleh, yang biasa dengan hadis, yang telah melalui puluhan ribu riwayat. Dia boleh kesal. Contoh, hadis tentang pipi orang perempuan. Dia kata pipi orang perempuan ni, ada satu kat Facebook kat, ada orang duk sebar, Allah bila nak cipta orang perempuan, dijadikan pipi orang perempuan ni macam kembung sikit supaya penuh dengan air kerana mereka selalu menangis. Lepas tu sandar kat Nabi. Nabi kata, Nabi tak sebutlah perkataan ni. Kita tahu longgar. Kita tahu ini bukan daripada Nabi SAW.
Hadis kelebihan wanita memasak. Seorang perempuan, isteri memasak untuk suaminya, Allah akan jauhkan dia daripada neraka 70 tahun. Nabi tak sebut perkataan tu. Pahala tu ada lah, tapi dia jangan melampau-lampau. Kita pun kata, takkan Nabi sebut benda ni kot. Ramai je orang yang masak untuk suami tapi maki suami. Balik pula orang tua ni hari ni makan. Ada kan? Sambil masak, sambil bebel. Sambil masak, sambil bebel. Masuk dalam gulai. Rasa-rasa belum tahu garam, mesti dah masin dah. Banyak helium masuk kan. Baik. Dan metod ulama' memerangi hadis palsu, antaranya adalah menegur direct. Ulama' dulu tegur direct. Berani. A'mash antaranya. Yang saya sebut, dalam kuliah saya sebut. Siapa yang belajar dengan saya ambil ulum hadis, saya sebut. A'mash, seorang ulama' hadis besar yang namanya dalam ilmu hadis ni, nama dia besar. Orang berebut nak belajar dengan dia. A'mash. Satu hari dia masuk dalam masjid dekat Iraq. Dia masuk, dia tengok ada seorang perawi hadis duk baca hadis. Perawi tu kata, haddatsana al-A'mash, telah bercerita kepada kami A'mash. Disebut nama A'mash. Zaman dulu Instagram tak ada, Facebook pun tak ada. Dengar nama tapi tak kenal muka. Tahu nama A'mash tapi tak kenal orangnya yang mana. Sebab zaman Umar pun orang tak kenal. Kalau dia jauh daripada Madinah, dia tak kenal. Dia tahu je nama Umar khalifah. Kan? Baik. Jadi dia kata, dia dengar hadis yang orang ni baca, dia kata, bila masa aku baca hadis ni, aku tak pernah riwayat hadis ni, tak pernah dengar apa hadis ni, hadis palsu. Tapi orang yang menipu ni terpaksa guna nama A'mash sebab nama A'mash ni besar. Kan? Kadang-kadang memang macam tu, orang nak bagi kuat. Katalah dia tulis buku, orang tak baca kan. Lepas tu dia kata, susah tulis buku, orang tak baca. Dia terpaksa minta orang untuk bagi kata pengantar yang glamour-glamour sikit. Kan? Bukan sebab dia tak bagus menulis, tapi sebab dia tak ada nama. Benda tu biasa. Zaman dulu pun macam tu kak. Tapi yang kata pengantar ni tak salah lah, sebab dia tak bohong. Yang ni dia bohong. Dia kata A'mash baca, sedangkan A'mash tak pernah baca hadis tu. Apostle pun dah datang. Dah habis masa dah. Okey, sikit lagi saya habiskan kisah ni. A'mash ni bila tengok aja halaqah dalam masjid, orang menipu, guna nama dia, dia masuk, betul-betul duduk dalam halaqah tu, tengah-tengah tu dia buka baju dia. A'mash ni dia tak peduli. Dia buka baju dia, dia cabut bulu ketiak dia selai-selai. Jadi orang semua tengok dia. Siapa ni kan? Macam rare dia ni kan? Ni trending ni kan? So orang yang baca hadis marah kat dia, marah kat orang tua ni. Dia pun kata, orang tua, engkau tak malu ke? Kita dalam majlis hadis, engkau duk cabut bulu ketiak. Dia bohong tu. Dia kata, A'mash kata, apa yang aku buat lebih baik daripada apa yang kau buat. Macam mana pula? Aku berada di atas sunnah, engkau berada di atas bohong. Aku A'mash, aku tidak pernah membaca hadis yang sebarkan atas nama aku tu. Aku A'mash, aku tak pernah baca hadis tu. Kenapa? A'mash kata macam tu. Aku atas sunnah. Cabut bulu ketiak kan Nabi suruh. Cabut bulu ketiak kan sunnah. Jadi cabut bulu ketiak ni sunnah. Walaupun orang nampak macam, apa cabut bulu ketiak ni? Sunnah. Engkau orang nampak macam bagus, tapi kau bohong. Aku tak pernah baca hadis tu. Tu hadis palsu. Orang kadang-kadang nampak yang betul tu macam salah, yang salah tu macam betul. Jadi kalau ada orang baca hadis palsu, mungkinlah kita boleh implement. Kan? Dekat meja kuliah tu depan-depan duduk kan, cabut bulu ketiak. Tak ada meja. Kalau beranilah, kan? Dan ada lagi cara-cara yang lain. Ulama hadis himpun nama pemalsu hadis dalam buku. Satu buku untuk bagi tahu, kenalkan kepada orang ni hadis, ini pemalsu hadis. Labelkan mereka dengan gelaran yang buruk, dengan gelaran yang kasar, seperti Dajjal, seperti Kazzab, seperti Khabith. Dajjal ulama hadis panggil.
Kemudian mereka menghimpunkan hadis-hadis palsu di dalam satu kitab, bagi tahu kepada masyarakat ini hadis palsu. Jadi itulah dianya, sekadar yang boleh saya cerita. Saya berhenti dulu. Terima kasih banyak. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.